Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati sahibul fadilah Kanda saya Ustaz Abu Mujahid, hadirin dan hadirat para pecinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bersama berkumpul di dalam dewan pengajian kita ini bagi kita menyambung majlis pengajian kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab Zadul Ma'ad ditulis oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah dan diringkaskan kitab ini oleh Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Dan berbetulan kita ini pada hari ini berada di dalam bulan Rajab 1445 Hijrah, dan menjadi suatu amalan para salaf untuk melazimi doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami ini dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan kau sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah mustajab doa tersebut. Allah berkati kita dalam Rajab, dan barakah tidak akan berlaku tanpa amalan salih. Jadi sebab itu kita memenuhkan keberadaan kita dalam bulan Ramadan ini dengan amalan saleh. Salah satu amalan terbesar, amalan saleh adalah menuntut ilmu. Hadirin dan hadirat, menuntut ilmu. Dan kita nak menyambung kepada perbahasan kitab kita ini, kitab yang ketiga, hadirin dan hadirat. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil janaiz was salati alaiha wattiba'iha wa dafniha. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenazah dan salat ke atas jenazah, mengikuti jenazah dalam penghantaran jenazah ke kubur dan proses pengebumian jenazah. Wa ma kana yad'u bihi lil mayyit, dan apakah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada si mati fi salatil janazah, ketika salat jenazah, wa ba'da dafan, dan ketika setelah dikebumikan, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kita telah masuk serba sedikit pada 2 minggu yang lepas, hadirin dan hadirat. Cuma pada malam ini kita akan menyambung sedikit sahaja lagi daripada perbahasan ini, iaitu pada muka surat yang berikutnya, iaitu kata penulis kitab merujuk kepada Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u bitajhizil mayyiti ila Allah Ta'ala. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda bersegera untuk menguruskan jenazah dari sudut menghantar jenazah kepada Allah, menghantar jenazah kepada Allah. Maknanya Nabi tidak bertangguh untuk menguruskan jenazah. Apabila berlaku kematian, sunnah Nabi, petunjuk Nabi adalah bersegera dalam menguruskan jenazah. Wa tathiruhu wa tanzifuhu wa tatyibuh, iaitu disucikan jenazah dari sudut dimandikan jenazah. Dan kita tahu bahawasanya apabila berlaku kematian, maka datanglah syariat untuk pengurusan jenazah. Dan pengurusan jenazah ini terbahagi kepada 4
peringkat, dan peringkat pertama sekali adalah mandikan jenazah. Dan peringkat yang kedua adalah kita kafankan jenazah. Yang ketiga, salatkan jenazah. Dan yang keempat, kebumikan jenazah. Jadi ada 4 tahapan dan ada 4 peringkat, hadirin dan hadirat. Jadi kata penulis kitab, wa tathiruh, kita menyucikan jenazah, iaitu memandikan jenazah. Wa tanzifuh, kita membersihkan jenazah. Dan juga wa tatyibuh, kita mewangikan jenazah. Kemudiannya kata penulis kitab, setelah tanzif, tathir dan tatyib ini adalah kita wa takfinuhu fi siyabil bayad. Maknanya dianjurkan petunjuk Nabi selain daripada bersegera menguruskan jenazah, memandi, menyuci dan membersihkan jenazah ini adalah mengkafankan jenazah dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Fi siyabi al-bayad. Menyegera atau mengkafankan jenazah dengan pakaian yang berwarna putih. Tetapi tuan-tuan kena jelas dari sudut hukum, mengkafankan jenazah dengan kain putih adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Maknanya ia tidak apa? Tidak wajib. Maknanya ia tidak wajib. Sunat untuk kita mengkafankan jenazah dengan kain putih. Kenapa dikatakan sunat? Kerana ada hadis, walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh sebahagian ulama. Hadis itu Nabi SAW kata, afdal ma zurtum bihi rabbakum fi kuburikum wa masajidikum al-bayad. Pakaian afdal yang kamu pakai untuk kamu menziarahi Tuhan kamu di kubur kamu dan di masjid kamu adalah pakaian berwarna putih. Nabi kata afdal. Jadi apabila Nabi SAW menyifat sesuatu sebagai afdal, itu bukan wajib. Afdal ni kita kena jelas. Ia adalah antara yang baik dan yang lebih baik. Itu. Jadi antara yang baik dan yang lebih baik. Bukan antara yang boleh dan tidak boleh, antara yang betul atau salah, antara yang baik atau buruk, tak. Tapi kita kata pakaian apa pun kalau kita pakai ke masjid, warna apa sekalipun, ia adalah baik. Tapi kalau kita pakai pakaian warna putih masuk ke dalam masjid, ini afdal, ini lebih baik. Begitu juga Nabi kata tadi, sebaik-baik pakaian yang kamu pakai untuk kamu menziarahi Tuhan kamu. Menziarahi Tuhan ni bila? Yang pertama di kubur, menziarahi Tuhan di kubur. Ya Allah kata alhaakumut takasur hatta apa? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Jadi menziarahi Tuhan kita di kubur kita dan di masjid-masjid kamu, kata Nabi, adalah pakaian berwarna apa? Pakaian berwarna putih. Pakaian berwarna putih. Dan disebut dalam mazhab bahawasanya orang lelaki adalah sebanyak 3 helai. Adapun orang perempuan sebanyak 5 helai. Jadi 3 helai bagi lelaki dan 5 helai bagi orang perempuan. Dan di sini ada isyarat yang menunjukkan, disebut oleh para ulama, bahawasanya betapa dijaganya aurat dan kehormatan orang perempuan hatta setelah kematian pun Allah masih menjaga auratnya dengan menjadikan kafannya lebih banyak berbanding kain kafan orang lelaki. Summa yu'ta bihi ilaih. Kemudian mayat ini atau jenazah ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dibawa jenazah yang meninggal berlaku pada zaman Nabi kepada baginda, fayusalli alaih. Baginda pun mendoa, mendirikan salat kepada jenazah tersebut. Fayusalli alaih ni maknanya Nabi menjadi imam salat. Kerana salat jenazah ni yang utamanya dilakukan secara berjemaah. Dan dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang afdal adalah 40 orang. Ini sekurang-kurang afdal adalah seramai 40 orang. Kerana ada riwayat yang menyebut tidak ada dalam kalangan 40 orang lelaki itu, melainkan pasti dalam kalangan mereka ada satu orang wali Allah. Mesti dalam kalangan 40 orang itu ada satu orang dari kalangan masih wali Allah. Hadirin dah hajar. Jadi sebab itu kita kena, orang kata, galakan untuk solat jenazah dihadiri seramai 40 orang atau lebih. Bahkan ada sebahagian dalam pandangan mazhab kita ini, kalau jumlah hanya 39, kita boleh tunggu nak bagi cukup 40 orang.
Kalau 39, walaupun kalau kita buat sah je salat jenazah itu, tapi boleh untuk kita lewatkan pelaksanaan salat jenazah semata nak menambah jumlah menggenap kepada 40 ke atas hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian dikatakan di sini ba'da an kana yud'a ila al-mayyit 'inda ihtidarih. Didirikan salat ke atas jenazah setelah didoakan kepada mayat itu tadi ketika dia ihtidar. Ihtidar ni maknanya adalah ketika hampir mati. Ihtidar ni adalah orang yang hampir nak mati. Sebab itu ada sebuah kitab, tajuk dia adalah Al-i'tibar bi aqwalil madin indal mauti wal ihtidar. Al-i'tibar bi aqwalil madin indal mauti wal ihtidar. Maksud dia apa? I'tibar ni maksudnya mengambil pengajaran. Dia orang Melayu pun sebut i'tibar juga. Tapi i'tibar ini maknanya adalah mengambil pengajaran. Bi aqwalil madin, dengan kata-kata orang yang telah berlalu. Al-madin tu maksudnya orang yang telah berlalu pergi, generasi yang terdahulu lah. Indal maut, ketika mereka hampir mati, wal ihtidar, dan ketika mereka sedang nazak. Jadi ihtidar boleh diterjemahkan juga sebagai nazak. Saya ingat antara masa saya baca kitab tu, masa di Jordan dahulu, hadirin dan hadirat, antara dia sebutkan kata-kata para salaf, maknanya para sahabat, dan diletakkan sumber rujukan. Maknanya ucapan terakhir para sahabat. Dan bukan semata sahabat saja, hatta dimasukkan dalam kitab tu ucapan terakhir satu orang lelaki ni yang disifatkan sebagai maha zalim, iaitu yang bersangatan zalim, iaitulah namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau tuan-tuan biasa dengar nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, satu orang yang sangat zalim pada zaman dia, hadirin dan hadirat. Tapi yang menariknya, Hajjaj ini bila dia nak mati, dia kata apa? Dalam kata-kata terakhir dia kata, Allahumma ghafirli fa inna an-nasa yaz'amuna annaka la taf'al. Ya Allah, kau ampunkanlah aku kerana orang ramai menyangka yang kau takkan ampunkan aku. Itu antara ayat terakhir dia yang dirakamkanlah, disebut dalam kitab-kitab. Ya Allah, Allahumma ghafirli fa inna an-nasa yaz'amuna annaka la taf'al. Kau ampunkanlah aku kerana orang ramai menyangka kau takkan ampunkan aku. Dan yang contoh lagi adalah kata-kata sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni bila dia nak meninggal dunia, dia dalam keadaan ihtidar, dalam keadaan nazak, isteri dia menangis dan anak-anak dia pun menangis. Dan isteri dia kata apa? Isteri dia kata, alangkah sedihnya, dia kata wa asafah. Wa asafah tu dia kata alangkah duka citanya. Wa asafah. Tapi bila Bilal dengar, dia kata apa? Dia kata wa farahah, dia kata alangkah gembiranya aku. Isteri dia kata alangkah bersedihnya, tapi dia kata wa farahah, alangkah gembiranya aku, dia kata. Kenapa dia kata? Disambung lagi, dia kata ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok kami akan berjumpa para kekasih kami, Muhammad dan para sahabat. Begitu. Dia kata ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Ini ungkapan terakhir Bilal bin Rabah, dan diucapkan juga dengan kalimah yang hampir sama dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir pun sama juga. Antara ungkapan terakhir dia kata esok kami akan berjumpa dengan para kekasih kami. Maknanya bila mati dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka punya impian dan cita-cita mereka yang meninggal setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila mereka meninggal, mereka nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini antara ucapan-ucapan ketika ihtidar. Dan ini diisyaratkan kepada kita bahawasanya kalau ada satu-satu orang yang dalam keadaan nazar, dalam keadaan ihtidar, digalakkan untuk kita mendoakan dia ketika itu. Banyakkan kalau kita ziarah berkunjung kepada dia, doakan dia. Kadang tak semestinya kita doa dengan doa tertentu. Boleh je kita doa dalam bahasa Melayu. Kita kata, ya Allah, kau berilah kemudahan, ketenangan kepada dia, kesihatan, kesembuhan kepada dia, atau kau permudah urusan dia, kau lapangkan laluannya, begitu. Jadi boleh dibaca begitu, hadirin dan hadirat. Fayuqimu indahu hatta yaqdiya summa yahduru tajhizah. Nabi pun duduk di sisi si mati itu sehinggalah dia meninggal dunia. Kemudian Nabi menghadiri, maknanya bukan Nabi duduk di sisi orang yang sedang nazak, maksud saya
sehinggalah dia meninggal dunia. Ini ketika orang yang dalam keadaan hampir meninggal dunia, hadirin dan hadirat. Nabi doa dan Nabi duduk sehingga dia meninggal. Kemudian Nabi menghadiri majlis pengurusan jenazah. Summa yusalli alaih. Ini selepas doa, selepas apa tadi, Nabi pun mendirikan salat ke atas jenazah. Salat ke atas jenazah ini adalah fardu kifayah. Dan kita kena usahakan beginilah. Kerana fadilat, dia ada hadis yang sebut. Walaupun hadis ini pun sama juga. Dikritik oleh para ulama hadis. Sebahagian menilai sebagai dhaif. Ada fadilat yang mengatakan sesiapa yang disolatkan ke atasnya seramai 40 orang lelaki, maka dia dapat ganjaran. Jadi sebab itulah kita galakkan untuk ramai jemaah mendirikan solat jenazah. Tapi kena ingat, kehadiran orang ramai kepada solat jenazah kita adalah bergantung kepada hubungan kita dengan orang ramai semasa hayat dunia. Jadi maknanya kalau kita ni orang yang baik, yang disayangi, hadirin dan hadirat, orang akan datang kepada orang kata penghormatan terakhir kita sebagai mendirikan salat jenazah. Kadang kita tengok ramai orang yang dia mungkin tak dikenali sangat, tapi dia orang baik, hadirin dan hadirat. Maknanya kalau dia berjumpa dengan orang, semua orang yang dijumpa sentiasa ada momen-momen yang baik bersama dengan dia. Jadi bila ada momen yang baik bersama dengan dia tu, maka jenazah dia dihadiri oleh orang ramai, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan. Saya ingat masa tahun lepas, pada 1 Jun 2023, ataupun sehari sebelum itu, hadirin dan hadirat, 31 Mei 2023, sahabat saya seorang meninggal dunia. Rahimahullah. Namanya Abdullah Azzam. Dan sahabat ini adalah sahabat masa saya belajar di Jordan. Dan dia adalah saya punya teman serumah. Maknanya istilah apa teman serumah ni? Housemate saya semasa belajar di Jordan. Dan tempohnya lama. Kami duduk dekat 3 tahun bersama, hadirin dan hadirat. Dan memang sahabat yang baik apa semua. Tapi Allah Ta'ala uji dia selawat dengan beberapa sakit. Dia ada pendarahan otak, hadirin dan hadirat, pendarahan pada otak. Dan lama kelamaan dia sakit, kemudiannya meninggal dunia pada 31 Mei. Dan 31 Mei itu hari Khamis. Hari sepatutnya saya hadir kuliah Baitul Salam, tapi malam tu saya tak datang. Kalau tuan-tuan masih ingat, itu hari yang saya tak datang kuliah di Baitul Salam, kerana itulah saya pergi ke Hospital Shah Alam untuk melihat kali terakhir sahabat saya. Itu dah hari Jumaat keesokannya, solat jenazah didirikan di masjid dia lah. Dia sebagai pengurus masjid di Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas di Seksyen 13 Shah Alam. Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Jadi masa saya hadir tu, kita tak sangka yang masjid penuh, hadirin dan hadirat. Masjid penuh. Maknanya macam solat Jumaat. Dia macam solat Jumaat. Jadi penuh sampai ke belakang. Kita kata ini orang yang Masya Allah, orang yang baik. Walaupun mungkin orang kata, kenal ke dia berceramah dekat mana? Boleh jadi tak ceramah pun. Boleh jadi tak masuk TV pun. Boleh jadi tak orang kata aktif di Facebook ke, tulis status hari-hari ke, macam-macam. Tidak ada. Tapi dia duduk. Maknanya setiap orang yang dijumpa adanya orang kata momen-momen yang baik yang boleh dikenang bersama dengan dia, rahimahullahu ta'ala. Dan itu adalah yang menyebabkan ramai yang hadir, dan hadirnya kita itu sebenarnya memberi syafaat kepada si mati. Jadi tujuan kita hadir salat jenazah adalah untuk memberi syafaat kepada si mati, menerusi doa kita kepada si mati. Sebab itu kita jangan orang kata kerekut daripada nak mendirikan salat jenazah. Ini asal contoh ada pengumuman salat jenazah balik. Macam tu. Belum salat lagi tapi kita nak cepat. Sedangkan sekejap sahaja solat jenazah ni tidak lama, hadirin hadirat. Kalau kita tak nak join doa selepas solat, kita balik lah. Tapi solat jenazah ni sekejap je. Dia ada 4 kali takbir sahaja. Dan tak dituntut pun baca doa iftitah. Tak dituntut pun baca surah selepas Al-Fatihah. Jadi takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang ketiga mendoakan si mati dengan lafaz ringkasnya Allahumma ghfir lahu warhamhu kalau jenazah lelaki.
Allahumma ighfir laha warhamha kalau jenazah perempuan. Kalau lebih baik kita tambah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqqihi minal khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Hadirin dan hadirat. Jadi itu antaranya yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yushayyi'uhu ila qabri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mendirikan salat, Nabi mengiringi jenazah ke kubur. Ini fadilat besar juga, hadirin dan hadirat. Fadilat besar juga mengiringi jenazah ke kubur. Jadi kadang sebab ini yang dikata dapat pahala 2 qirat, dapat pahala 2 qirat. Dan 2 qirat ni kata para ulama maknanya sebesar bukit Uhud, maknanya 1 qirat sebesar bukit Uhud. Jadi apanya ibadatnya, apa kerja buatnya, iaitu menghadiri pengebumian jenazah. Maknanya kita pergi iring jenazah sampai ke kubur. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata orang yang mati ni dia ada 2 sifat je. Yang satu mustarih. Mustarih ni maknanya orang yang berehat. Maknanya dia mati, dia berehat. Dia berehat daripada lelah dunia, daripada kepenatan, kesukaran, ujian dunia, maka dia berehat. Tapi ada juga orang yang mati ni, kata Nabi, mustarah minhu. Maknanya dia orang yang direhatkan. Maknanya bukan dia orang yang direhatkan, maksudnya orang ramai berehat daripada dia. Orang ramai berehat daripada dia. Hadirin dan hadirat. Maknanya boleh jadi dia ni, mungkin ini orang jahat macam hayat dia. Bila dia mati je orang kata alhamdulillah mati pun orang tu. Macam tu. Kita tak nak lah orang cakap kita macam tu. Tapi mungkin orang tu cakap dalam hati, kata bagus juga dia orang jahat ni. Jadi orang rehat daripada dia. Jadi sebab itu kita kalau boleh nak jadi orang yang berehat, bukan orang yang diri, orang yang manusia, orang kata rasa rehat daripada kematian dia. Maknanya orang yang mati ni ada orang yang baik, ada orang yang jahat lah maksud dia, kata Nabi SAW. Kemudian summa ra'a as-sahabah anna zalika yashuqqu alaih. Kemudian para sahabat melihat perbuatan itu membebankan atau memberatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi yang uruskan, Nabi yang salatkan, Nabi yang mandikan. Fakanu idza qada al-mayyitu da'awhu fahadara tajhizahu wa ghuslahu wa takfina. Lalu mereka pun apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka mereka akan panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda pun akan menghadiri pengurusan jenazah, pemandian dan kafan. Summa ra'aw anna zalika yashuqqu alaih. Kemudian mereka, iaitu para sahabat, melihat perbuatan itu menyulitkan Nabi. Yashuqqu alaih ni maknanya menyusahkan Nabi, maknanya memberatkan Nabi. Ialah berat kalau Nabi nak buat segalanya, nak buat semua sekali. Jadi fakanuhum yujahizuna mayyitahum. Maka para sahabat sendiri yang uruskan. Asalnya Nabi yang mula-mula kalau berlaku kematian, Nabi yang uruskan. Tapi akhirnya para sahabat tengok macam sulit je bagi Nabi nak handle semua ni, nak buat mandi, nak uruskan, nak kafan, nak itu, nak ini. Jadi akhirnya para sahabat yang menguruskan jenazah. Kata di sini, kata Ibn Al-Qayyim, fakanu hum yujahiduna mayyitahum. Mereka para sahabat yang membuat pengurusan ke atas jenazah mereka. Wa yahmilunahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ala sariri. Dan kemudian mereka bawa jenazah tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun fayusalli alaihi kharijal masjid. Nabi mendirikan solat jenazah di luar masjid. Nabi mendirikan solat jenazah di luar masjid. Dan dikata di sini walam oleh Ibn Al-Qayyim walam yakun min haddihi ar-ratib as-salatu alaihi fil masjid. Bukanlah menjadi petunjuk Nabi yang kebiasaan untuk mendirikan solat jenazah dalam masjid. Ini dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim lah. Bukan menjadi petunjuk yang biasa bagi Nabi untuk mendirikan solat jenazah di masjid. Tapi kata Ibn Al-Qayyim, wa innama kana yusalli 'ala al-janaiz kharij al-masjid. Tetapi Nabi SAW mendirikan salat jenazah ni di luar masjid. Nabi mendirikan salat jenazah di luar masjid. Wa rubbama kana yusalli ahyanan 'ala al-mayyit fil masjid. Cuma kadang-kala Nabi salat jenazah dalam masjid. Kadang-kala Nabi salat jenazah dalam masjid.
kama salla ala Suhail ibni Bayda wa akhihi fil masjid. Bagaimana Nabi mendirikan salat jenazah ke atas jenazah Suhail bin Bayda serta saudaranya, dan perbuatan itu dilakukan di dalam masjid. Jadi sebenarnya kita kata kalau adanya jenazah yang disolatkan dalam masjid pada hari ini tidak ada isu lah. Kerana ada juga Nabi buat, cuma bukan selalu. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dari sudut praktikal, macam kita pergi ke Masjidil Haram, memang sembahyang dalam masjid. Maknanya solat jenazah memang berlaku. Lepas tu kalau tuan-tuan perasan, lepas solat zuhur ada, lepas maghrib ada, lepas isyak ada, seolah orang kata ada je solat jenazah. Kalau kita biasa pergilah. Kalau kita biasa pergi, kita akan tengok salatu alal mayyit rahimakumullah, dia kata. Salat ke atas si mati, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kita pun dirikan salat. Jadi ini berlaku, hadirin dan hadirat. Dan ia dilaku di dalam masjid. Maknanya perbuatan tu jangan dianggap sebagai menyelisihi sunnah ke apa ke, salah ke, tidak. Tapi dia kadang-kala dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min hadihi, sambungannya, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tasliyatul mayyit idza mata wa taghmidu ainaihi. Antara petunjuk Nabi SAW ke atas jenazah adalah Nabi menutup jenazah. Nabi menutup jenazah, sama ada muka atau badan, tutup dengan kain. Tak dibiarkan jenazah tu bila dia mati, dibiar terdedah saja tanpa ditutup. Tasdiah ni maknanya tutup. Iza mata, bila dia dah mati lah. Kalau dia hidup lagi jangan sesak nafas pula. Kalau dia tengah nazak kan. Tapi kalau dia dah mati, boleh tutup. Wa taghmidu ainaihi, dan apabila jenazah itu apabila seseorang itu telah meninggal dunia, antara petunjuk Nabi adalah Nabi tutupkan kedua mata dia. Nabi tutupkan kedua mata dia. Wa kana rubbama, dan kadang-kala baginda sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul mayyit, baginda akan cium si mati. Kadang-kala baginda akan mencium si mati. Kama qabbala Uthman ibn Maz'un wa baka, sebagaimana Nabi mencium jenazah Uthman bin Maz'un dan Nabi pun menangis. Maknanya apabila Uthman bin Maz'un meninggal dunia radhiyallahu anhu, maka Nabi cium jenazah dia dan Nabi pun menangis sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika as-siddiq, wa kadzalika as-siddiq, demikian juga Abu Bakar as-Siddiq. Akabba alaih, Abu Bakar ni dia menyungkur, maknanya dia menunduk kepada Nabi ketika Nabi dah meninggal dalam keadaan berbaring, maka dia tunduk dan dia yuqabbiluhu ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mencium Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dia punya level sayang kepada Nabi ni luar biasa, hadirin dan hadirat. Maknanya lepas Nabi wafat, Abu Bakar cium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Bakar ni kelikut dia adalah pangkat bapa mentua kepada Nabi SAW. Dia adalah ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya di sini perbuatan orang kita kalau berlaku kematian, kita tutup jenazah dengan kain ataupun kita orang kata tutup, dan kita tutup kedua-dua mata jenazah, dan tidak ada salah juga untuk kita mencium si mati. Dan tidak salah juga untuk menzahirkan kesedihan dengan menangis apabila kita berada di depan jenazah. Ini kerana Nabi pun menangis. Cuma kita kata tangisan yang dilarang adalah tangisan yang dianggap sebagai an-niyahah. Niyahah tu meratap. An-niyahah adalah meratap. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi ghuslil mayyiti 3 aw 5 aw akthar bihasab ma yarahu al-ghasil. Nabi SAW mengarahkan supaya dimandikan jenazah sebanyak 3 atau 5 kali atau lebih, bergantung kepada apa yang dirasakan sesuai oleh orang yang memandikan. Bihasab ma yarahul ghasil, maknanya berikut kepada apa yang dirasakan sesuai oleh al-ghasil. Ghasil ni orang yang memandikan jenazah. Wa ya'muru bil kafur, dan Nabi mengarahkan supaya kita memandikan jenazah ini dengan kafur. Kafur ni orang kita kapur barus, hadirin sidang jemaah, fil ghasla al-akhirah, pada mandian yang terakhir. Wa kana la yughassilu syahida qatil al-ma'rakah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan jenazah orang yang mati syahid, yang mati di medan apa? Di medan ma'rakah. Ma'rakah adalah peperangan. Jadi orang yang mati syahid tidak dimandikan. Cuma yang dimandikan ini adalah jenazah yang biasa. Selain daripada itu, hadirin dan hadirat, cuma saya kata beginilah, mandi jenazah ni sama lebih kurang macam mandi wajib. Mandi wajib ada 2 cara, betul tak? Mandi wajib ni dia ada 2 cara. Cara yang pertama adalah cara yang paling simple,
yang paling ringkas. Tetapi sah, cuma caranya ringkas saja. Apa dia? Niat dan ratakan air ke seluruh tubuh. Niat dan ratakan air ke seluruh tubuh. Selesai dah mandi wajib. Tapi itu cara yang minimum, cara yang simple, yang ringkas. Adapun cara yang akmal, cara yang paling lengkap, cara yang paling sempurna adalah kalau kata Aisyah tu, Nabi nak mandi wajib, Nabi akan baca bismillah dahulu. Nabi basuh pergelangan tangan baginda sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi mengambil wuduk sebagaimana wuduk salat. Kemudian Nabi basuh kepala, basuh bahagian kanan seperti tangan dan kaki kanan dahulu, kemudian tangan dan kaki kiri. Kemudian barulah Nabi ratakan air ke seluruh badan. Ini ada mandi wajib yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, isteri Nabi SAW. Dia kata dia tengok Nabi mandi wajib sebegitulah. Jadi ini akmal, yang paling lengkap, yang paling sempurna. Jadi untuk mandi jenazah pun lebih kurang sama. Kalau kita niat untuk mandi jenazah dan kita ratakan air ke seluruh tubuh jenazah, itu pun dah mencukupi sebenarnya. Kita niat dan kita ratakan air ke seluruh tubuh. Tapi cara yang kedua yang paling lengkap ni adalah yang kita kata berserta dengan sidir. Sidir ni daun bidara dan juga kafurin, iaitu kapur barus, hadirin dan hadirat. Ini bercampur sekali dengan perkara-perkara yang disebutkan sebentar tadi. Wa kana idza mata al-muhrim, ni apabila seseorang yang mati dalam keadaan dia berihram. Tengok sebutan dia adalah muhrim, bukan mahram. Kerana mahram ni orang yang haram berkahwin, adapun muhrim orang yang dalam keadaan berihram. Wa kana idza mata al-muhrimu amara ay yughassala bima'in wa sidir. Nabi SAW apabila matinya orang yang sedang berihram, Nabi mengarahkan untuk jenazah itu dimandikan. Ingat, ada beza antara orang yang mati dalam keadaan berihram dengan orang yang mati di medan perang. Orang yang mati di medan perang tak dimandikan. Orang yang mati dalam keadaan berihram ini, dia dimandikan bima'in wasidir, dengan air dan juga bidara, daun bidara. Wa yukaffan fi saubah, cuma yang membezakannya, orang yang mati dalam keadaan berihram dikafankan dengan kain kapan dia. Dikafankan dengan kain kapan dia. Wahuma sauba ihramih, dan kedua-duanya itu, kedua-dua pakaian itu adalah kain ihramnya. Izaruhu wa rida'uhu. Yang ni kita sebut banyak kali dah, izar dan rida' ni. Kita orang lelaki kalau mengerjakan umrah atau haji, apabila kita berihram, kita pakai kain kafan. Kain ihram, hadirin dan hadirat. Macam nak mati pula kan. Dia pakai kain ihram. Dan kain ihram kita ini ada dua helai. Kain ihram kita ada 2 helai. Yang pertama disebut sebagai rida', yang dikata penulis kitab izaruhu wa rida'u. Yang pertama adalah rida'. Rida' ni yang kita pakai tutup bahu ke bawah ni sampai ke pinggang, bahu sampai ke pinggang. Itu adalah rida'. Yang kedua dia panggil izar. Izar ni adalah daripada pinggang sampai ke bawah. Macam kalau izar ni lebih kurang kain pelekat kita. Daripada pinggang sampai ke bawah. Begitulah orang kata kain ihram kita. Kalau yang biasa pakai kain ihram dia tahulah. Yang warna putih tu, hadirin dan hadirat. Okey, jadi itu maknanya dikebumikan atau dikafankan orang yang dalam keadaan berihram ini, yang meninggal dunia, dengan kain kafan yang dipakainya. Dengan kain kafan yang dipakainya. Wa yanha an tatibihi wa taghtiyati ra'sihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Melarang orang yang mati dalam keadaan berihram untuk diwangikan. Tatib ni maknanya untuk diletakkan wangian kepadanya. Bukannya maknanya sebab orang yang berihram tak boleh berwangi-wangian, tak boleh pakai minyak wangi. Jadi sama je dalam keadaan hayyan atau maitan, dalam keadaan dia hidup atau dia mati, sama je. Wa taghtiyati ra'si, dan Nabi melarang orang yang berihram ni untuk ditutup kepalanya. Maknanya sebab orang yang berihram tak boleh tutup kepala, dia kena biar kepalanya terdedah. Untuk orang lelaki lah. Jadi tak boleh kita tutup kepala dia dan tak boleh kita letak wangian kepada dia. Ini larangan daripada Nabi SAW bila kita menguruskan jenazah dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru man waliyal mayyita yuhsina kafanahu. Nabi SAW mengarahkan kepada orang yang menguruskan jenazah untuk dia memperelokkan kafan jenazah tu. Maknanya dia memperelokkan proses kafan itu. Wa yukaffinuhu fil bayad, iaitu hendaklah orang yang menguruskan
perbuatan atau proses pengkafanan jenazah, mengkafankan mayat atau jenazah ini dengan al-bayad, dengan kain apa? Dengan kain putih. Wa yanha 'anil mughalah fil kafan, dan Nabi melarang daripada kita berlebih-lebihan dalam kain kafan ni. Maknanya melarang daripada berlebih-lebihan. Kadang-kadang katakan ada orang dia nak beli kain kafan yang terlalu mahal. Nak buat apa mahal-mahal sangat? Ada pula orang kain kafan dengan sutera, tak boleh, hadirin dan hadirat. Jadi kain kafan macam biasa saja. Wa kana idza qassara al-kafan an satri jami'il badan ghatta ra'sahu wa ja'ala 'ala rijlaihi shay'an min al-ushub. Nabi SAW apabila kafan itu kurang daripada, maknanya tak cukup untuk menutup keseluruhan badan, Nabi akan tutup kepala jenazah tersebut, dan Nabi menjadikan pada dua kaki jenazah itu adanya usyub, maknanya sesuatu nak menutup dengan kain, hadirin dan hadirat, kepada dua kaki jenazah. Maknanya ini yang kain yang luar, yang selain daripada kafan, maknanya sesuatu yang menutup yang lain. Wa kana idza quddima alaihi mayyitun yusalli alaihi. Nabi ni apabila dibawa jenazah kepada Nabi, ini penting. Apabila ada berlaku kematian, ada orang bawa jenazah tu kepada Nabi untuk Nabi solatkan, Nabi akan tanya soalan dulu. Nabi akan tanya satu soalan. Hal alaihi dainun am la? Si fulan yang mati ni ada hutang ke tak ada? Ini soalan yang Nabi tanya. Maknanya orang bawa jenazah ke jumpa Nabi untuk Nabi solatkan jenazah tu, tapi Nabi akan tanya, hal alaihi dainun am la? Dia ada hutang ke tak ada hutang? Fa in lam yakun alaihi dainun shalla alaihi. Kalau dia tidak ada hutang, Nabi akan solatkan jenazah dia. Kalau dia ni tak ada hutang, Nabi akan salatkan jenazah dia. Mungkin atas faktor inilah orang kita, kalau tuan-tuan perasan, orang-orang Melayu kita ini, bila ada kematian kan akan ada waris yang tanya, betul tak? Dia akan kata kalau mak saya, ayah saya, isteri saya, suami saya, anak saya ada hutang dengan siapa-siapa, tolong maklumkan. Macam tu. Sebab dia itulah, ini sebab dia. Dia ada sandaran dari sudut itu. Walaupun bukanlah perbuatan itu sendiri ada dalil, tak. Tapi sebab Nabi akan tanya, betul tak? Nabi akan tanya kalau dia ni ada hutang ke tak ada hutang. Macam tu. Kalau diberitahu bahawasanya dia ada hutang, maka Nabi, kalau diberitahu dia tidak ada hutang, Nabi salatkan. Wa in kana alaihi dainun lam yusalli alaihi. Dan kalau sekiranya si fulan yang mati itu ada hutang, maka Nabi tak salatkan ke atas jenazah dia. Tapi walaupun Nabi tak salatkan jenazah yang berhutang, yang ada hutang, Nabi tak melarang para sahabat salatkan jenazah orang tu. Maknanya Nabi sendiri tak buat. Wa azina li ashabihi ay yusallu alaihi, tetapi Nabi memberi keizinan kepada para sahabat Nabi untuk mereka mendirikan salat jenazah ke atas orang tersebut. Hadirin dan hadirat. Fa inna salatahu syafa'ah. Ini. Kerana salat Nabi ni adalah syafaat yang saya sebut tadi. Salat kita ni adalah syafaat, dan syafaat ni adalah pertolongan, bantuan yang kita berikan kepada si mati. Wa syafa'atuhu mujibah wal 'abdu murtahinun bidainihi wa la yadkhulul jannata hatta yuqda anhu. Ini pandangan Ibn Al-Qayyim. Seorang hamba itu, maknanya seorang manusia itu, dia akan tergantung dengan hutang dia. Murtahinun bidainihi, dia akan tergantung dengan hutang dia. Wa la yadkhulul jannata hatta yuqda anhu, dan dia tidak akan masuk ke dalam syurga sama sekali sehinggalah dilangsaikan hutang dia. Sebab tu kita penting, hadirin dan hadirat, isu bayar hutang ni kena jaga-jaga. Melebih lagi hutang dengan orang. Dalam keadaan kalau kita mampu bayar segera, bayar segera. Nabi SAW kata, matlul ghaniyyi zulum. Orang yang mampu bayar hutang tapi ditangguh-tangguh, dilewatkan pembayaran, itu adalah suatu kezaliman, kata Nabi. Falamma fataha Allahu alaihi kana yusalli 'alal madin wa yatahammalu daina. Apabila Allah membuka rezeki kepada Nabi SAW, maka Nabi pun mendirikan salat ke atas orang yang berhutang, dan Nabi yang menanggung hutang orang tersebut. Ini bila Allah buka rezeki kepada Nabi SAW. Wa yada'u malahu liwarasatihi, dan Nabi meninggalkan harta si mati tu kepada waris. Maknanya tak apalah, hutang dia aku tanggung, kata Nabi macam tu. Maknanya asalnya kalau dia ada hutang dibayar dengan harta dia lah. Tapi Nabi ambil, bila Allah buka rezeki kepada Nabi, maka Nabi bayar hutang dia, dan duit dia tu
Tak apalah, Nabi kata ini bagi kepada waris. Bagi kepada waris untuk pusaka lah, untuk agih harta pusaka. فَإِذَا أَخَذَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. Nabi SAW apabila baginda memulakan salat ke atas si mati, Nabi akan bertakbir dan memuji Allah. Nabi akan bertakbir dan memuji Allah. Kabbara wa hamidallaha wa asna alaih. Wa salla Ibnu Abbas ala jinazah. Ibnu Abbas, iaitu sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pada suatu hari mendirikan salat jenazah. Faqara'a ba'da at-takbir al-awwali bi Fatihatil Kitabi wa jahara biha. Dan Ibnu Abbas selepas dia melafazkan takbir Allahu Akbar ketika salat jenazah tu, iaitu takbir yang pertama, qara'a bi Fatihatil Kitab. Beliau, iaitu Ibnu Abbas, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Jadi ingat, surah Al-Fatihah ni wajib. Hatta salat jenazah pun wajib dibaca surah Al-Fatihah. Wa jahara biha, dan Ibnu Abbas dia baca secara jahar. Ibnu Abbas dibaca secara jahar. Jahar ni baca secara kuat lah, bacaan yang didengari. Waqal, dan kata beliau, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, li ta'lamu annaha sunnah, supaya kamu semua tahu ini adalah sunnah. Supaya kamu semua tahu bahawasanya baca Al-Fatihah dalam solat jenazah pada takbir yang pertama ini adalah sunnah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sa'ala Ubadah ibn as-Samit 'an as-salati 'ala al-janazah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau pada suatu hari bertanya kepada satu orang juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ubadah bin as-Samit. Ubadah bin as-Samit. Apa pertanyaan dia? Dia tanya tentang solat jenazah. Siapa tanya siapa? Ya, Abu Hurairah tanya Ubadah bin as-Samit. Abu Hurairah tanya kepada Ubadah bin as-Samit. Faqal, lalu kata Ubadah, ana wallahi ukhbiruk, demi Allah aku akan bagi tahu kepada kamu jawapan dia. Maknanya, demi Allah aku akan cerita kepada kamu tentang solat jenazah. Jadi dia bagi tahulah, dia ajar kaifiat solat jenazah. Siapa dia? Ubadah bin as-Samit. Dia kata, tabda fatukabbir summa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu mulakan dan kamu bertakbir, kemudian kamu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqul, kemudian kamu membaca, Allahumma inna abdaka fulanan kana la yushriku bika wa anta a'lamu bih, in kana muhsinan fazid fi ihsanih, wa in kana musian fatajawaz anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Doanya bermaksud, Allahumma inna abdaka fulanan, ya Allah, sesungguhnya hamba kamu si fulan ini, kana, beliau, la yushriku bika, tidak pernah mensyirikkan kamu, wa anta a'lamu bih, dan engkau lebih tahu tentang dirinya. Engkau lebih tahu tentang dirinya. In kana muhsinan, sekiranya dia ini adalah seorang yang muhsin, iaitu orang yang baik, fazid fi ihsanih, maka kau tambahlah ihsan kepada diri dia. Maknanya kau tambahkanlah ihsan kepada dirinya. Wa in kana musian, tapi kalau dia ni orang jahat, fatajawaz anhu, kau ampunkanlah dia. Kerana dia orang jahat, fatajawaz anhu, kau ampunkanlah dia. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ya Allah, kau janganlah haramkan kami daripada ganjaran dia, dan janganlah kau menguji kami atau memberi fitnah kepada kami setelah pemergian dia. Wa maksudus salah, yang dimaksudkan dengan salat di sini, hadirin dan hadirat, adalah doa lil mayyit, itu mendoakan kepada si mati, mendoakan kepada si mati. Wa kadzalika hufiza 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nuqila anhu ma lam yunqal min qira'atil fatihati wassalati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga, maknanya telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang riwayat yang tidak menyebutkan tentang bacaan surah Al-Fatihah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya yang tu ada riwayatnya. Maknanya ada riwayat yang lain menyebut takbir yang pertama baca Al-Fatihah, yang kedua selawat ke atas Nabi, yang ketiga mendoakan si mati.
Dan yang keempat adalah salam. Yang keempat adalah salam. Fahufidha min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, maknanya antara yang diriwayatkan berkenaan doa Nabi kepada si mati. Bismillah. Adalah baginda membaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afih wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah kau ampunkanlah dia dan kau rahmatilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu, kau berilah afiah kepadanya dan kau maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, kau muliakanlah penurunannya ke kubur. Wa wassi' mudkhalah, dan kau lapangkanlah kemasukannya ke kubur. Wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad, dan kau cuci bersihkanlah dirinya dengan air salji dan kesejukan ataupun embun. Wa naqqihi min al khataya, dan kau bersihkanlah dirinya daripada dosa-dosa. Kama naqqaita as-thawb al abyad min ad-danas, bagaimana telah kau bersihkan baju yang putih daripada kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, kau gantikanlah dia dengan satu rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, kau gantikanlah dia dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia di dunia. Wa zawjan khairan min zawjih, dan kau gantikanlah dia dengan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Wa adkhilhul jannah, ya Allah kau masukkanlah dia ke dalam syurga. Allah wa a'izhu min azabil qabri wa min azabin nar, kau peliharalah dia daripada azab kubur dan kau peliharalah dia daripada azab api neraka. Ini doa Nabi SAW kepada si mati. Selain daripada itu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, doa Nabi SAW kepada jenazah juga adalah Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai. Terjemahannya, Allahumma ghafir li hayyina wa li mayyitina. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa yang hidup dari kalangan kami dan yang mati dari kalangan kami. Wa saghirina wa kabirina, kau ampunkanlah dosa yang kecil dari kalangan kami dan yang tua daripada kalangan kami. Maknanya yang muda, yang tua. Wa zakarina wa unsana, kau ampunkanlah yang lelaki dari kalangan kami dan yang perempuan dari kalangan kami. Wa syahidina wa ghaibina, kau ampunkanlah mereka yang hadir dan kau ampunkanlah mereka yang tidak hadir dari kalangan kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan dia dari kalangan kami, maka kau hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan mereka yang kau matikan dari kalangan kami, kau matikanlah dia dalam keadaan beriman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Ya Allah, kau janganlah haramkan, kau halangkan kami daripada mendapat pahala si mati ini, dan janganlah kau uji kami dengan sesudah pemergiannya. Hadirin dan hadirat. Dan doa Nabi yang terakhir di sini yang dikongsikan oleh Ibnul Qayyim, dia kata wa hufidha min du'aihi sallallahu alaihi wasallam aidan, dan terpelihara. Bila dia kata perkataan terpelihara ni, maknanya riwayat ni riwayat yang datang daripada Nabi, riwayat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma inna fulana bin fulan fi zimmatik wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar wa azabin faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar fa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahumma, ya Allah, inna fulana bin fulan, sesungguhnya si fulan bin si fulan ini, fi zimmatik, berada di bawah zimmah kamu, maknanya di bawah tanggungan Allah. Wahabli jiwarik, dan pergi menuju kepadamu ya Allah. Faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar, kau peliharalah dia daripada fitnah kubur dan azab api neraka. Fa anta ahlul wafa, engkau adalah Tuhan. Ahlul wafa ni maknanya Tuhan yang menunaikan. Wal haq, dan Tuhan yang engkau adalah Tuhan yang ahlul haq, maknanya Tuhan yang melakukan kebenaran. Faghfir lahu warhamhu,
Kau ampunkanlah dia dan kau rahmatilah dia, innaka antal ghafurur rahim. Kau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita boleh tak hafal banyak, hafal sikit boleh. Masalah orang kita ni tak hafal banyak, tak hafal langsung. Dia tak boleh banyak, dia tak hafal langsung. Patutnya tak boleh banyak, sikit. Janganlah tak boleh banyak terus tinggal. Jadi maksud dia kalau kita tak boleh sampai habis ni, memadai Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu pun mencukupi dah. Kalau untuk perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah depan kita tu ramai, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Begitu hadirin dan hadirat. Begitu juga dengan doa yang Allahumma ghafir li hayyina wa li mayyitina wa li zakarina wa li unsana wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Boleh juga baca sampai situ je. Maknanya Allah, kau ampunkanlah yang hidup dari kalangan kami, yang mati dari kalangan kami, yang muda dari kalangan kami, yang tua dari kalangan kami, yang lelaki dari kalangan kami, yang perempuan dari kalangan kami, yang hadir dari kalangan kami, yang tidak hadir dari kalangan kami. Dan kemudian Nabi kata Ibn Al-Qayyim, hadirin dan hadirat, kata Ibn Al-Qayyim, wa kana ya'muru bi ikhlasi ad-du'a lil mayyit. Nabi SAW menyuruh untuk kita mengikhlaskan doa buat si mati. Mengikhlaskan doa buat si mati. Maknanya kalau kita nak doakan si mati, biarlah doa dengan penuh ketulusan. Ikhlas di sini maknanya tulus. Doalah dengan penuh ketulusan, hadirin dan hadirat, dengan keikhlasan jiwa kepada si mati agar Allah ampunkan dia, agar Allah ampunkan dia. Dan di sini disebut sedikit sebelum kita tutup tentang kaifiat salat jenazah. Wa kana yukabbiru arba'at takbirat. Nabi kita melakukan takbir sebanyak 4 kali takbir. Wa sahha anhu annahu kabbara khamsan, dan telah sahih riwayat bahawasanya Nabi juga pernah bertakbir sebanyak 5 kali. Wa kana sahabatu ba'dah, kata Ibn Al-Qayyim, dan para sahabat selepas daripada baginda, yukabbiruna arba'an wa khamsan wa sittan. Ada yang kadang-kadang mereka takbir 4 kali, kadang mereka takbir 5 kali, dan kadang mereka takbir 6 kali. Fakabbara Zaid bin Arqam khamsan. Zaid bin Arqam takbir sebanyak 5 kali. Wa zakara anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbaraha, dan dia bagi tahu, siapa dia tu? Zaid bin Arqam. Dia bagi tahu yang Nabi pun takbir sebanyak 5 kali juga. Zakarahu Muslim, dan ini riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Wa kabbara Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ala Sahal bin Hunayf sittan. Dan Ali bin Abi Talib apabila mendirikan salat jenazah ke atas seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf, maka Ali bertakbir sebanyak 6 kali. Ali bertakbir sebanyak 6 kali. Wa kana, dan beliau juga, iaitu Ali, yukabbiru ala ahli badrin sittan, bertakbir ke atas ahli badar sebanyak 6 kali juga. Wa ala ghairihim minas sahabati khamsan, dan ke atas jenazah sahabat-sahabat yang lain selain daripada ahli badar, dia takbir sebanyak 5 kali. Wa ala sairin nasi arba'an, dan kepada keseluruhan umat yang lain dari kalangan orang Islam, maka Ali bertakbir sebanyak 4 kali ke atas jenazah mereka. Zakarahu ad-Daraqutni, dan ini adalah riwayat yang disebutkan oleh ad-Daraqutni. Seolah-olah Sayyidina Ali ni dia membezakan jenazah. Kalau ahli badar dia takbir 6 kali. Kalau para sahabat yang lain, dia bertakbir sebanyak 5 kali. Orang awam, orang Islam yang biasa, dia bertakbir sebanyak 4 kali. Wa zakara Sa'id ibn Mansur 'anil Hakam ibn Utaibah annahu qala. Sa'id bin Mansur daripada Hakam bin Utaibah, beliau berkata, kanu yukabbiruna ala ahli badrin khamsan wa sittan wa sab'an. Mereka dahulu, iaitu mereka para sahabat, bertakbir kepada ahli badar. Ahli badar ni mereka yang menyertai peperangan badar, dalam 300 lebih orang tu. Mereka yang para sahabat yang menyertai peperangan badar. Jadi para sahabat dahulu bertakbir kepada ahli badar sebanyak 5 kali, 6 kali, 7 kali. Dan kata Ibn Al-Qayyim, wa hadhihi atharun sahihatun fala mujiba lil man'i minha. Semua ini adalah asar yang sahih, maka tidak boleh untuk kita melarang dan menghalang pelaksanaan takbir sebanyak 4 kali ke, 5 kali ke, 6 kali ke. Hadirin dan hadirat, cuma kalau kita di Malaysia ini, buat sajalah 4, apa yang nak sampai 5, 6. Kalau kita di mana ada ahli badar kalangan kita ni,
Mana ada para sahabat dalam kalangan kita ini. Jadi 4 rakaat pun mencukupi, memadai. Dan kita kena ingat kadang-kadang bahawasanya menyatukan umat dengan satu pandangan itu kadang-kadang jauh lebih baik sebenarnya daripada menyebab orang kita ini berbalah ke, berpecah ke dengan perbezaan-perbezaan pandangan. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama-ulama kita sendiri, hadirin dan hadirat. Banyak yang saya nak sebutkan. Contoh-contohnya nantilah saya tulis dalam Facebook. Nak sebut kat sini pun macam ada rakaman ni malah pula. Dan disebut di sini, hadirin dan hadirat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yamna' mimma zada 'ala al-arba'. Nabi tidak pernah melarang takbir yang dilakukan lebih daripada 4 kali untuk solat jenazah. Bal fa'alahu huwa wa ashabuhu min ba'dih, bahkan Nabi lakukan, dan ia juga turut dilakukan oleh para sahabat yang datang selepas daripada baginda. Wa amma hadihu sallallahu alaihi wasallam fi at-taslim min salatil janazah. Adapun petunjuk Nabi berkenaan dengan memberi salam ketika solat jenazah. Macam mana cara dia? Macam mana petunjuk Nabi memberi salam daripada selesai solat jenazah? Faruya anhu annahu kana yusallimu wahidah. Diriwayatkan daripada Nabi bahwasanya baginda bagi salam sekali sahaja. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan waruya anhu annahu kana yusallimu taslimatain. Nah, ini macam kita biasa buat. Dan ada riwayat yang menunjukkan Nabi memberi salam sebanyak 2 kali. Kan kita biasa macam tu. Jadi kalau kita ikut yang tu pun tak ada masalah. Semua ada sandaran daripada dalil, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma raf'ul yadaini, adapun mengangkat 2 tangan ketika takbir. Mengangkat 2 tangan ketika takbir tu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ada 4 takbir. Maka faqala Syafi'i, kata Ibn al-Qayyim, faqala Syafi'i rahimahullah, al-Imam Syafi'i berkata turfa' lil asar. Maknanya tangan angkat juga. Maknanya tangan diangkat ketika takbir. Ini pandangan Imam Syafi'i kerana ada asar yang menyebut tentang hal tersebut. Wal qiyas ala sunnah fi salah. Dan kata Ibn al-Qayyim, pandangan mengangkat tangan ketika takbir itu juga adalah menggunakan dalil apa? Dalil qiyas. Bahawasanya angkat tangan dalam salat ketika takbir sunat ke apa? Sunat betul tak? Dia tak wajib, dia sunat. Angkat tangan ni ketika takbir adalah sunat. Tak kira lah takbiratul ihram ke takbir perpindahan ke, hukumnya adalah sunat. Jadi untuk solat jenazah pun dikatakan sunat juga. Dan kata Ibn al-Qayyim, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin kabbaraha fi salati wa huwa qa'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengangkat kedua tangan baginda pada setiap kali takbir yang baginda baca, baginda lafazkan. Fi salah, dalam ketika salat, wa huwa qa'im, dalam keadaan baginda berdiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Nabi akan angkat tangan. Begitu, hadirin dan hadirat. Qultu, aku kata, aku di sini bukan saya, aku di sini Ibn al-Qayyim. Qultu, Ibn al-Qayyim berkata, yuridu bil asar, yang Imam Syafi'i maksudkan dengan asar, yang dia kata diangkat dengan ada asar. Yuridu bil asar, yang dimaksudkan dengan asar tu adalah ma rawahu an Ibni Umar wa Anas bin Malik. Dan saya dah sebut pada 2 minggu yang lepas, ada beza antara hadis dengan asar. Hadis ni adalah daripada Nabi, adapun asar daripada yang bawah Nabi, maknanya para sahabat. Sebab tu dia kata di sini asar daripada siapa? Daripada Abdullah bin Umar satu, dan yang kedua daripada Anas bin Malik. Annahuma kana yarfa'an aydiyahuma kullama kabbara ala al-janazah. Anas bin Malik dan Ibnu Umar, mereka sentiasa mengangkat kedua tangan mereka ketika mereka takbir untuk solat jenazah. Maknanya Allahu Akbar baca Fatihah, kemudian Allahu Akbar untuk selawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini disebut oleh Ibn al-Qayyim. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu 'ala al-janazah shalla 'ala al-qabr. Nabi SAW apabila terlepas solat jenazah, Nabi akan melakukan solat di atas kubur setelah dikebumikan jenazah. Jadi kalau kita tengok ada orang-orang kita yang dia ambil gambar dia solat di kubur, solat jenazah lah maksud saya. Jadi jangan kita pertikaikan sebab ada Nabi buat. Maknanya ada sandaran daripada Nabi SAW. Fa shalla marra 'ala qabrin ba'da lailah. Satu kali Nabi salat di kubur selepas waktu malam. Maknanya selepas satu malam jenazah dikebumikan. Wa marrah ba'da salas. Maknanya ada sekali Nabi salat di kubur setelah 3 hari jenazah dikebumikan. Wa marrah ba'da syahr. Ada juga Nabi buat salat jenazah di kubur setelah sebulan jenazah dikebumikan.
Walam yuaqid fi dhalika waqtan, dan Nabi tak menetapkan waktu pun untuk solat jenazah dikubur selepas pengebumian. Maknanya tak ada waktu-waktu spesifik yang Nabi tetapkan. Kalau selama mana kita terlepas, boleh dibuat selepas jenazah dikebumikan, dikubur sendiri. Hadirin dan hadirat. Dan macam mana pelaksanaan atau petunjuk Nabi ketika solat jenazah? Dikata di sini, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakum 'inda ra'si rajul wa wasatil mar'ah. Kalau Nabi nak solat jenazah, jenazah kan dibaringkan di hadapan Nabi SAW. Jadi Nabi akan berada kat mana? Nabi akan berada di hadapan kepala jenazah lelaki. Kepala jenazah lelaki. Dan untuk jenazah perempuan, Nabi akan berada di tengah-tengah jenazah tu. Maknanya di tengah-tengah badan dia. Maknanya Nabi akan berdiri depan dia lah, betul. Tapi Nabi akan berhadapan dengan wasat. Wasat ni di pertengahan jenazah perempuan, pertengahan jasad jenazah perempuan. Jadi saya rasa memadai secara itu. Hadirin dan hadirat, perbahasan kita pada malam ini. Saya start tadi 9.33, sekarang dah 10.34. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada kelas akan datang. Hadirin dan hadirat, saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.